Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Saya harap kamu semua sihat walafiat pada hari ini. InsyaAllah sanuwasi dirasana fi hadzal yaum fi darsi sabi' tahta al-mawdu' fi al-matar ad-dawli. Ma huwa al-matar ad-dawli? Apa yang kamu faham mengenai matar ad-dawli? Kalau lihat gambar tu pun kita dah faham lah apa dia sebenarnya. Jadi saya di sini sedang beberapa buah gambar di mana mungkin ada di kalangan anda semua yang tidak pernah pergi ke lapangan terbang. Tapi lapangan terbang ni, Al-Matar Ad-Dawli ni, dia adalah lapangan terbang antarabangsa. Kalau di negeri kita, di Johor ni, dia ada juga lapangan terbang lah. Tapi yang terbesar di Malaysia adalah lapangan terbang Kuala Lumpur ataupun KLIA lah. Okey, ini adalah beberapa gambar yang mana anda semua boleh lihat ini adalah keadaan ataupun suasana di lapangan terbang lah di KLIA. Okey. Jadi hari ini insya-Allah kita akan melihat pada tajuk Az-Zuruf fil Matar. Apa makna zuruf? Zuruf adalah keadaan ataupun situasi di lapangan terbang. Okey. Baik. Jadi kita lihat intazarus saihuna at-ta'irata fi salatil mughadarah. Sekali ulang sekali lagi, intazarus saihuna at-ta'irata fi salatil mughadarah. Okey, jadi saya rasa kamu semua fahamlah makna intazira. Dengan bila lihat gambar tu kita pun dah tahulah apakah maksud intazira. Maknanya sebelum kita nak naik kapal terbang kita perlu lihat pada gambar tu sebelum kita dijemput untuk masuk ke kapal terbang lah untuk kita berlepas. Okey, keadaan kedua, kita lihat gambar tu adalah gambar dua orang pilot. Jadi apakah keadaan dia? Okey, yang pertama iaitu at-tayyaru mahirun fi qiyadati ta'irah. At-tayyaru mahirun fi qiyadati ta'irah. Okey. Makna at-tayyar, at-tayyar tu dua orang tu lah. Okey. Mahirun. Mahirun kamu tahulah. Okey. Fi qiyadati ta'irah. Apa yang dia orang buat? Kalau dah ada dua orang pilot kat situ, apa yang dia orang buat? Okey, jadi saya harap kamu fahamlah. Sebab apa? Sebab kita belajar ni, kita bila lihat pada gambar, insya-Allah kita akan lebih memahami. Okey, seterusnya keadaan yang ketiga, lihat di gambar kapal terbang tu. La'at at-ta'iratu fi sa'atil 'ashirah sabahan. Mana aqla'at? Kalau kita tengok gambar tu pun tu maksud dia aqla'at lah. At-ta'iratu tu ialah kapal terbang pada pukul berapa? Dan keadaan yang seterusnya maknanya sebelum melepas apa yang perlu kita buat iaitu ghallafa ar-rajulu amti'atuhu qabla as-safari. Untuk memastikan dia selamat maka kita perlu ghallafa. Kamu lihat pada gambar tu dan kamu tahulah maksud ghallafa. Okey. Jadi untuk memastikan barang kita selamat maka kita kena buat perkara ini supaya bila kita tiba di destinasi kita, kita akan lihat barang kita selamat dan kita boleh ambil dengan keadaan yang baik. Seterusnya, gambar pasport di situ dan ada gambar visa. Jadi apakah ada keperluan jawazus safar wa ta'syirah daruriyani lis-safarin ila kharijil bilad. Tengok mana satu jawazus safar tu yang mana satu. Wa ta'syirah, kat situ ada dua, ada visa dan ada pasport. Jadi saya rasa kamu fahamlah. Daruriyan lis-safari. Daruri menjadi dua perkara yang penting ketika mana kita nak bermusafir keluar negara. Kalau tak ada dua benda ni, mana kita tak akan boleh untuk menaiki kapal terbang dan kita tidak boleh bermusafir ke negara lain. Kecuali dalam Malaysia boleh sebab dia tidak menggunakan pasport dan okey.
Ya, bila kita sampai, ni kita katalah ni kita ni VIP, maka al-mudhifat yarhibuna birrukabi inda wusulihim. Maknanya kalau kita sampai, contohnya kita ni seorang VIP, maka kita akan yarhibuna. Macam orang sebut kata bila kita dah nak kita nampak saudara mara kita sampai ataupun kawan kita sampai, kita akan pergi marhaban. Maksud marhaban tu apa? Kita alu-alukan kedatangan dia. Begitu jugalah kalau kita naik kapal terbang, maka kita akan jadi sedikit sebanyak situasi ini dapat menggambarkan bahawa kita tahu keadaan bila kita nak menaiki kapal terbang, dan apabila kita sampai ke lapangan terbang ke destinasi yang satu lagi, maka kita akan biasanya akan berlakulah perkara-perkara ini. Anak-anak semua, jadi sedikit kita akan buat latihan pada hari ini. Okey, pertama sekali, latihan pertama ialah istakhrij al-kalimah launul azraq. Maknanya istakhrij, keluarkan perkataan yang berwarna biru. Kemudian kamu tuliskan di karasah. Makna karasah di buku kamu dengan bitashkiris sahihah, dengan baris yang betul. Okey, kamu lihat dalam buku teks kamu ataupun kitab kamu tu ada perkataan warna biru, kamu tuliskan dan tuliskan bersama dengan baris yang betul. Itu yang pertama lah. Kita boleh semak semula. Ada beberapa perkataan yang berwarna biru. Contohnya kita lihat daripada yang mula-mula sekali. Sini ada perkataan contohnya solatil mughadarah. Jadi nanti kamu tulis dengan baris yang betul. Yang kedua perkataan ini ialah at-ta'iratu atau irati. Perkataannya adalah la'at. Dan seterusnya adalah perkataan ghallafa. Seterusnya adalah perkataan wat-tafirah. Kemudian yang terakhir adalah al-mudhifatu dan perkataan birrukabi. Baik, seterusnya berikan makna dari perkataan berikut. Perkataan yang berwarna merah tu ada 3 perkataan. Pertama sekali perkataan intazara saihun. Dicarilah kat kamus ke, dekat mana ke, kat Google ke dan sebagainya. Tapi bila kamu cari makna di Google, pastikan kamu sesuaikan dengan maknanya yang betul lah. Jangan kamu copy paste saja. Kemudian at-tayyarul mahirun, dan yang ketiga kharijil bilad. Okey. Baik, seterusnya untuk latihan seterusnya ijalul kalim al-jam'u al-atiyah mufradan. Okey. Tiga perkataan ini adalah perkataan yang ataupun perkataan jamak. As-saihun, mahirun, al-mudhifat. Jadi kamu perlu jadikan dia mufrad. Macam mana nak jadikan dia mufrad? Maka kamu perlulah buang tanda-tanda yang dia tu jamak, sama ada dia jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim ataupun jamak taksir. Jadi kamu lihat pada tanda-tanda itu dan kamu jadikan dia mufrad. Okey. Dan seterusnya, ini yang terakhir, sarrif kalimat saihun hatta tunasibul dhamirul atiyah. Tasrifkan. Kamu ada belajar tasriful af'al kan? Daripada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampailah kepada ana dan nahnu. Jadi kat sini saya cuma minta 6 sahaja, iaitu perkataan daripada tasrif anta, anti, antum, antunna, hiya dan nahnu. Jadi kamu masukkan je kat situ dan kamu tulis nanti di buku kamu tu. Contohnya perkataan saihun. Okey, kalau anta jadi apa? Okey, kalau anti nak tambah apa? Kalau antum nak tambah apa? Dan seterusnya lah. Okey, pastikan kamu faham perkataan saihun itu adakah dia muzakkar ataupun muannas. Okey, saya bagi clue sikit. Kalau dia muzakkar mungkin kamu tak perlu tukarlah. Kalau itu pun kalau dia mufrad. Maksud dhamir mufrad tu contohnya macam huwa, kemudian anta. Kalau muzakkar lah, mufrad muzakkar. Ataupun satu lagi ana, saya. Itu semua yang mufrad muzakkar, jadi
insya-Allah dia tak akan berubah lah. Jadi mungkin dia akan samalah katanya saihun. Tapi yang lain, contohnya macam anti, dia dah jadi musanna, muannas, mufrad muannas. Okey, maknanya seorang perempuan. Jadi bila perempuan, maknanya kita kena tambah tanda yang muannas. Ditambah apa? Tambahlah tambah marbutah contohnya. Ini contoh saja. Okey, jadi jadilah dia anti saihatun dan kamu selesaikanlah yang berikutnya tu, insya-Allah. Mudah-mudahan saya harap kamu dapat fahamlah dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi untuk akhirnya, syukran lakum wa jazakumullahu khairan. Ashkuruka ala hadzal juhdi tayyib. Okey, wa ana ashkuruka ala hadzal juhdi tayyib. Saya terima kasih ke atas kesungguhan kamu dalam mengikuti kelas saya pada hari ini. Jadi saya harapkan semua anak-anak saya dapat mengikuti kelas saya pada hari ini, dan insya-Allah kamu semua tergolong dalam anak-anak yang soleh, yang sentiasa mendengar kata ibu bapa dan juga sentiasa mendengar kata-kata guru. InsyaAllah. Okay, jaga diri baik-baik, stay safe, stay home. InsyaAllah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah hilangkan COVID-19 ini dengan lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.